Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung pendidikan kesihatan kita dengan tajuk inilah yang kamu tengok, kitaran haid. Okey, kitaran haid ni memanglah tanda akhir balik untuk seorang perempuan. Tetapi kenapa tajuk ni penting dan lelaki pun patut tahu jadi kalau kamu rasa kamu lelaki dan kamu tak patut ambil tahu, tu salah. Okey. Sebab apa? Haid ni dia pentinglah untuk mengeluarkan ovum tu dia untuk bercantum dengan sperma dan akan terjadinya anak tu. Okey. Jadi sekarang ni kita akan teruskan. Kitaran haid ni maksudnya kalau kamu tengok kat sini, dia berlaku dalam tempoh 28 hari. Okey, sebagai contoh, kalau macam kitaran haid Lisa ialah 28 hari. Hari pertama haid dikira Lisa mula mengalami haid. Okey, kalau contohnya hari pertama dia dekat sini, kan? Tak kisahlah kalau 3 hari bulan ke 4 hari bulan ke, dia akan kira hari pertama 3 hari bulan tu dia datang, kan? Contohnya kalau macam dia kali pertama datang masa dia dah jenam 3 hari bulan 1 2021. Okey, jadi 28 hari selepas tu pula dia akan datang untuk bulan yang seterusnya. Okey, jadi mari kita tengok. Kalau yang pertama tu selalunya biasa fasa kedatangan haid tu 7 hari pertama tu, dari dalam tempoh seminggu tu perempuan ni dia akan ABC, Allah beri cuti lah kiranya, kan? Maksudnya dia tak boleh semayang semua tu, kan? Kalau dalam kalau orang Islam lah. Okey, lepas tu selepasnya, dalam lepas 7 hari tu kadang-kadang ada orang dia lebih tau. Okey, tapi dalam 7 hari tu lah kalau yang normal. Selepasnya fasa pembaikan. Okey, fasa pembaikan apa? Yang sebabnya haid tu terjadi bila dinding uterus kita maksudnya telur yang tak bercantum. Maksudnya telur yang tak bercantum dengan sperma dia akan keluar sebagai darah haid. Okey, jadi sekarang ni bila dah habis tu, dalam hari ke-12 hingga ke-17, kenapa dinamakan fasa subuh kat sini? Okey, tengok sini. Kenapa nama dia fasa subuh? Okey, sebabnya di sinilah maksudnya berlakunya hubungan seks di sini. Okey, kalau bila dah berkahwin, cikgu cakap ni untuk yang dah berkahwin maksudnya kalau berlaku hubungan seks, maksudnya masuknya zakar ke dalam faraj perempuan, okey, akan boleh menghasilkan anak. Okey, yang itulah yang kamu perlu tahu. Okey. Jadi sebenarnya kalau kamu tengok kes-kes macam rogol, kes bersetubuh bawah umur, kadang-kadang tak tahu bila lahirnya anak luar nikah. Kita panggil anak luar nikah lah, sebelum bernikah, kan? Yang tu yang jadi buang anak sana sini tu. Okey. Jadi kita perlu tahu ni, bukan nak menggalakkan sebabnya kita tahu hukumnya haram sebelum kamu buat hubungan seks ni sebelum bernikah, hanya untuk orang yang berkahwin. Tetapi kita perlu tahu. Okey, sebab apa kamu tahu? Bila kamu naik ketingkatan pun nanti kamu akan belajar untuk sains semua ni, kan? Dan sebenarnya dalam kehidupan seharian pun kita kena tahu dalam tempoh ni. Okey, sebelumnya nak terjadinya haid, lepas dah habis fasa subuh, dalam tempoh hari ke-18 perempuan tu hingga ke 28 hari seterusnya tu fasa prahaid. Kadang-kadang macam ni lah, ada setengah perempuan dia okey. Kamu tak boleh kata perempuan tu mengada-ngada lah, kan? Bila datang haid nak sakit. Ada setengah perempuan dia akan jadi macam sakit juga. Sakit yang kita namakan senggugut. Okey. Senggugut tu maksudnya dia macam ada fasa dia sakit lah perut, dia tak tahan sikit. Setengah orang okey, dia tak rasa apa pun. Okey, jadi itu saja untuk yang ni. Okey, nanti kita akan tengok macam mana nak buat kiraan kitaran haid tu. Kitaran haid tu nama dia kitaran sebabnya dari hari pertama tu sampai hari ke-28 tu. Okey, kita akan tengok macam mana kiraan tadi yang kata 28 hari selepas hari pertama tu, kan? Okey, contohnya dia datang 3 hari bulan Februari, 3 hari bulan 2, kan? Okey, ni kira hari pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ni bulan Mac pula 28. So memang 28 dalam 2 hari bulan Mac tu dianggarkan dia akan datang haid yang bulan seterusnya.
Macam tu kiraan dia. Sama lah juga dari start hari pertama sini, 28 hari selepas tu akan datang kat sini. Okay, datang haid kat sini. Okey, jadi kita bincangkan balik okey, untuk murid perempuan dan murid lelaki, sebab apa kita kena tahu, kena ambil kira kitaran haid ni. Sebab pertamanya gini, kamu tengok dapat mengesan masalah kesihatan dan merujuk doktor sekiranya kitaran haid terlalu cepat atau terlalu lambat. Okey, kalau macam terlalu awal, seminggu datang, seminggu datang pula, itu kamu kena rujuk ke doktor lah. Okey, takut ada masalah apa-apa kan. Okey, yang kedua, tempoh kitaran haid melebihi 15 hari. Okey, yang ni kalau dalam agama pun kita akan belajar. Maksudnya macam darah penyakit kalau dah lebih pada 15 hari tu. Okey, haid tidak berlaku langsung. Contohnya dia dah sampai form berapa. Ada kes macam dah sampai form 3 pun tak datang haid lagi. Kan? Yang ni pun kena rujuk doktor. Okey, yang kedua, yang ni yang pentingnya, dapat merancang kehamilan selepas berkahwin. Okey, selepas perkahwinan tu. Perkahwinan mestilah selepas bernikah. Yang cikgu cakap ni hubungan seks selepas bernikah. Okey, no hubungan seks sebelum berkahwin. Sebelum bernikah tak boleh. Okey, kalau kamu terlanjur ke apa, kalau takut termakan diri kamu balik lah. Kamu kena beringat lah sebelum nak buat something, okey, seronok ke semua, kamu kena ingat apa kesan dia. Kesan kalau contohnya kes rogol kalau umur kalau perempuan tu dia rela ke dia tak rela ke, bawah 18 tahun kamu dah dikira merogol murid perempuan tu. Walaupun kamu suka sama mula-mula dia girlfriend kamu, kamu suka dia pun suka kamu, tapi still bawah umur, takut murid lelaki yang terpaksa menanggung. Selalunya kes macam tu lah. Okay, sama juga murid perempuan, jangan suka-suka hati je menyerah maruah diri. Kena berjaga-jaga. Yang tu kita kena mantapkan kita punya rohani, kita punya pengetahuan agama. Okay, faham? Okay, kamu boleh buat banyak sangat aktiviti. Contohnya nak bersukan boleh, nak main game boleh kan. Kalau kamu ada masa terluang, jangan tengok filem-filem pornografi. Okay, pornografi ni maksudnya filem-filem lucah lah. Okay, sebabnya dia boleh merangsang kadang-kadang. Jadi tolong elakkan. Faham? Okay, murid lelaki dan murid perempuan. Okay, hukuman merogol tadi saya cakap. Okay, tak kisahlah untuk siapa-siapa pun. Kes bapa rogol anak ke, abang rogol adik ke, okay, boyfriend rogol girlfriend ke, okay, akan kenakan sekurang-kurangnya 30 tahun penjara. Okay, kena sebat lagi. Hukum sebat 20 sebatan sekurang-kurangnya atau lebih. Okay, jadi kamu kena ambil tahu benda-benda macam ni. Puncanya daripada kitaran haid semua tu, itulah bila kita masuk akhir balik ni, banyak benda yang kita kena tahu, kena matangkan diri, bukan macam kanak-kanak lagi. Okay, bila pakai baju pun kena tutup. Murid perempuan bila keluar bilik air kena bertutup juga. Faham tempat tidur pun dah kena asingkan, lelaki dan perempuan, adik-beradik lelaki dengan perempuan. So kena menjagalah batas tu. Okey, so hari ni sampai sini saja dulu. Nanti kita akan bersambung lagi. Okey, jadi cikgu harap kamu ambil maklum lah tentang pelajaran kita hari ni. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.